Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar yang dikasihi sekalian? Mari kita mulakan kelas kita malam ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih anda yang menyaksikan Cikgu Live pada malam ini. Sebelum kita teruskan kepada topik kita malam ini, saya nak tanya dulu, adakah suara saya jelas ataupun jelas ya? Sebab saya nak pastikan suara saya jelas. Dan kalau suara saya jelas, tolong komen kat ruangan komen jelas. Kalau tak jelas, tolong bagi tahu tak jelas, saya akan cuba balik. Dan apa khabar anda menyaksikan Cikgu pada malam ini? Boleh bagi tahu anda sedang live di mana bersama dengan Cikgu. Dan jangan lupa tolong klik like dan juga share dalam butang share untuk anda kongsikan bersama dengan rakan-rakan yang bersama dengan anda yang bakal menduduki SPM ataupun sebagainya. Ya, itu dia. Zaid Afiq Hashim, thank you, jelas. Okey, siapa lagi ada yang komen? Thank you. Okey, ramai yang bersama saya malam ni. Okey. Terima kasih yang join bersama saya. Terima kasih yang berikan komen. Alright. Sekejap ya, saya okey. Baik, terima kasih yang komen jelas ya. Baik, tolong tulis kat mana anda berkeudara sekarang bersama dengan saya. Okey, kepada ibu bapa yang bersama dengan saya, kalau ada ibu bapa sama saya, tolong tag anak-anak anda untuk membantu mereka. Saya nak kongsi pada malam ini tentang satu teknik, iaitu teknik visual. Ini adalah teknik yang sangat power untuk membantu anak-anak anda dalam pembelajaran, sebab kita tahu tanpa teknik yang berkesan, ia agak sukar untuk anak-anak kita mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran. Bahkan dia akan memberi sedikit gangguan dalam pembelajaran mereka bila mereka tak ada teknik yang sangat bagus untuk membantu mereka. So boleh tengok semula, boleh kongsikan, boleh tag kawan-kawan, boleh share dan sebagainya. Alright. Sekarang kita tunggu sampai ramai masuk baru kita mula. Okey, harap-harap boleh share grup-grup ataupun sebagainya. Okey, sementara tu komen dulu di mana anda berada. Thank you Tuan Zaid Afiq bersama dengan saya. Di mana anda berada sekarang, tolong kongsikan anda live daripada mana. Okey, live daripada mana. Okey. Okey, kita tunggu dulu kawan-kawan. Boleh tag lagi kawan-kawan anda ya bersama-sama dengan cikgu malam ni sebelum kita mula. Okay, Syahmi ada bersama saya hari ini. Alhamdulillah, Syahmi ada. Okay. Thank you Syahmi join malam ni. Thank you so much yang join malam ni. Alright. Okay, jangan lupa anda boleh tag kawan-kawan dan sebagainya. So hari ini saya nak berkongsi tentang anda satu teknik visual. Baik, kalau anda dah ready untuk live bersama saya, boleh komen ready kat situ. Ready, komen dulu kat mana, sebab hari ini saya nak kongsi topik yang penting, iaitu teknik visual ya. Teknik visual yang mudah-mudahan teknik ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran khususnya dalam SPM nanti, insya-Allah. So malam ni saya akan kongsikan dengan anda teknik ini, bagaimana kita nak apply teknik ini dalam pembelajaran.
dan bagaimana kita nak jadikan teknik ini sebagai teknik yang kita biasa guna, sebab teknik ini selari bagaimana otak kita berfungsi. So tolong dulu komen di ruangan komen, okey. Adakah anda ada bersedia untuk bersama dengan saya malam ni? Dan pastikan kalau anda pelajar, tolong ada pen dan kertas untuk kita sama-sama buat kerja sama-sama dengan saya. Sebab apa saya nak kongsi macam-macam teknik pada malam ni. Okey, jadi tolong komen di ruangan kertas. Okey, baik. Okey, Amil Azri, thank you dah join, dah ready. Okey, siapa kat situ? Ana Hasni, thank you join bersama saya malam ni. Tolong tag dulu kawan-kawan, tolong share ramai-ramai dalam grup-grup ke dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab saya nak pastikan anda semua boleh ramai lagi yang dapat manfaat daripada sesi live kita malam ini. Ya, sebabnya kalau kita okay, thank you yang tekan share banyak-banyak tu, thank you. Okay, share lagi, masuk. Jangan lupa masuk. Banyak benda lagi kita nak belajar pada malam ni. Okay, jom masuk. Alright. Okay. Baik, jom kita mula. Teknik belajar. So, masalah anda dalam belajar ni ada dua masalah saja. Okay, ada dua masalah. Pertamanya, okey, sebelum saya nak pergi kepada teknik yang saya nak ajarkan, kita tengok dulu apa masalah yang anda hadapi dalam pembelajaran. Okey, masalah anda dalam pelajaran ni adalah anda tak ingat apa yang anda belajar. Okey, anda tak ingat apa yang anda belajar. Kalaupun anda ingat, anda cepat lupa. Kalau anda ingat, anda cepat lupa. Okey, ataupun ingat sekejap, lepas dah berapa lama tu dah lupa. Okey, yang paling dahsyat tu bila anda belajar tapi tak ingat apa yang anda belajar. So itu permasalahan yang sangat besar dalam diri anda. Okey. So malam ni saya nak kongsikan dengan anda bagaimana sebenarnya untuk ingat kita tak perlu menghafal sebenarnya. Ya, untuk ingat satu perkara kita tak perlu hafal. Untuk ingat apa yang kita baca kita tak perlu hafal. Ya, kita hanya perlu menggunakan teknik yang betul. Okey, so kalau anda tak ingat apa yang anda belajar, jangan bimbang, jangan risau, itu bukan masalah yang besar. Sebab sebagai manusia normal, kita kena ingat bahawa memang lupa itu adalah sifat manusia. Ya, lupa itu adalah satu sifat manusia. Dan teknik ingat ini, otak ni diciptakan, otak manusia diciptakan. Dia ada tools utama iaitu ingat dan juga lupa. Ya, otak kita ni boleh ingat dan boleh lupa. So jangan bimbang, otak kita ni sebenarnya memang biasalah kalau lupa. Cuma bagaimana kita nak supaya apa yang harus kita ingat tu kita ingat dan kita tak lupa. Alright? Dan bagaimana supaya apa yang kita belajar tu kita boleh recall balik masa exam. Okay, so ini akan menjadi satu cabaran untuk anda bila anda tak tahu teknik ingat. Okay, macam ni, nak buat apa-apa dalam dunia ni, anda sebenarnya perlukan teknik. Tapi masalahnya pelajar sekarang, mereka bila sebut belajar, mereka tak ada teknik. Okey, saya tanya, sebilangan besar pelajar bila saya tanya, apabila awak belajar, teknik apa yang awak guna? Tak ada teknik cikgu, saya hanya belajar saja. So, bila awak belajar tanpa teknik, boleh tak awak berjaya? Boleh, tapi dia memakan cara yang sangat sukar dan anda akan perlukan struggle yang sangat tinggi untuk anda belajar supaya anda boleh skor. Tapi dengan teknik yang betul, anda boleh belajar dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Kan? Sebab saya tahu sekarang anda mengalami masalah kekurangan masa yang suntuk. Sementara banyak lagi bab-bab yang anda tak cover dalam pembelajaran, betul? Okey, dalam pembelajaran banyak lagi bab anda tak cover. Subjek sejarah saja pun ada 2 tingkatan anda kena cover. Tingkatan 4, tingkatan 5. Untuk pelajar SPM kan. Tingkatan 4, tingkatan 5. Subjek sejarah saja pun dah ada 19 bab. You bayangkan 19 bab, berapa lama you boleh habiskan kalau tanpa teknik. Dan bayangkan, bukan subjek sejarah je you kena ambil. Kalau awak ambil 10 subjek dalam satu tingkatan tu macam mana? So bayangkan 10 subjek awak nak kena cover. Dalam pada masa yang sekarang ni, awak sekarang ni dah berlaku momentum awak terhenti pula dengan
COVID-19. Momentum awak terhenti dengan COVID-19. So jangan bimbang. Malam ni saya nak kongsi dengan anda bagaimana kita nak ingat menggunakan teknik visual. Sebenarnya teknik ingat dalam dunia ni ada banyak teknik. Okay? Dalam video-video yang sebelum ini saya ada kongsikan teknik Pomodoro, saya ada kongsikan bagaimana teknik belajar menggunakan teknik Pomodoro, teknik ingat menggunakan teknik mnemonik, mnemonik ayat, mnemonik huruf, mnemonik mnemonik kepala huruf. Okey, mnemonik macam-macam mnemonik saya kongsikan. Anda boleh tengok di Facebook dah tutup sebab live dia Facebook ni tak lama so anda boleh tengok di YouTube channel saya. Awak boleh tengok, saya ada simpan rakaman live itu di YouTube channel saya dan awak boleh tengok berulang-ulang kali di YouTube channel saya. Saya banyak share, kongsikan teknik-teknik yang berguna dan bermanfaat. Dan di IG saya, baru-baru ni saya dah kongsikan 3 short video bagaimana awak boleh ingat sejarah dengan mudah. Okey, sebenarnya bila awak gagal untuk ingat satu perkara bukan sebab awak bodoh. No. Please jangan kata macam tu. Sebab awak tak tahu teknik ingat yang betul je. Itu masalahnya. Bukan sebab awak tak pandai, bukan sebab awak bodoh, tapi awak tak tahu teknik yang betul. So justru itu awak kena stay tune dalam video ini dan kalau boleh kongsikan sebanyak yang mungkin. Supaya orang ramai juga yang kawan-kawan anda juga boleh dapat belajar sama-sama dengan anda. Dan ini, kelas ni adalah percuma je. Saya tak minta apa-apa bayaran, cuma saya minta tolong share dengan kawan-kawan supaya ramai lagi boleh belajar bersama-sama dengan cikgu malam ni. Ya, share dengan kawan-kawan. Azia Afiq, komen. Okey, cuba komen kat bawah. Siapa ada masalah susah nak ingat apabila dia belajar? Komen. Komen kat bawah tu saya. Komen, saya nak tahu. Jangan risau, jangan. Saya bukan nak marah pun. Tak, awak komen je. Saya ada masalah ingat. Ataupun awak ada masalah-masalah belajar yang lain yang saya tak mention pada live kali ni, awak boleh tanya kat ruangan komen kat bawah. InsyaAllah kalau sempat saya akan tolong anda jawab. Okey, kalau sempat saya akan bantu anda jawab ya. InsyaAllah. Okey, cuba komen kat bawah tu. Okey. Baik. So saya nak pergi one by one Saya nak pergi one by one. Saya nak tengok teknik visual dan sebagainya. Baik, kita tengok sini. Okey, sebelum saya nak cerita teknik visual, visual itu bermaksud satu-satu benda yang kita nampak, satu benda dalam bentuk objek. Itulah visual. Satu benda yang terlihat, terpapar, itulah bentuk visual. So, sebelum kita nak cerita pada teknik visual, kita nak tengok dulu bagaimana otak kita berfungsi, bagaimana minda kita menyimpan maklumat, bagaimana kita nak recall maklumat itu dengan mudah dan cepat. So, kena faham dulu yang itu. Ya? Kalau kita tak faham macam mana otak berfungsi, kita tak faham macam mana maklumat disimpan, so ini akan menjejaskan macam mana kita nak belajar dengan pembelajaran. Okey, cuma tengok depan ni. Okey, saya nak kongsikan pasal benda ni. Alright, semua tengok. Saya kongsikan kat sini. Okey, saya kongsikan tentang otak dulu tentang otak kita Alright. Otak kita. Okey, ini saya lukis. Okey. Otak kanan dan saya lukiskan yang ini adalah otak kiri. Alright. Tengok otak kanan, okey, yang ni adalah otak kanan. Okey. Otak kanan dan yang ini adalah otak kiri Okey, tolong kongsi tolong kongsi dan tolong komen Zakwan, thank you. Rashmat. Okey, formula matematik. Nanti saya jawab untuk matematik. Thank you. Muhammad Nazmi. Thank you yang join malam ni. Okey, bersama saya. Alright. So, tolong kongsi ramai-ramai. Saya nak kongsikan anda satu formula yang sangat power pada malam ini. Okey, baik. Baik. Pernah tak anda perasan sebenarnya, anda sebenarnya adalah seorang genius. Anda sebenarnya adalah seorang yang sangat genius, bukanlah orang yang tak pandai. Kenapa saya cakap anda genius? Apa buktinya? Sebab anda semua ada otak. Ya? Anda semua ada otak dan otak kita ini dalam kajian sains telah membuktikan macam-macam kajian dibuat. Otak ini very powerful tools yang kita ada. Alright, ini adalah satu anugerah yang sangat hebat yang Allah berikan kepada manusia. Otak ni sangat power. Okay. So kalau ada orang, pelajar selalu cakap, cikgu saya tak boleh dah belajar banyak-banyak, otak saya dah penuh. Okay. Ingat, otak awak bukan dah penuh sebab otak awak bukannya cawan. Okay. Otak awak tak sama dengan cawan.
Cawan makin banyak awak isi air, makin dia penuh dan melimpah. Tapi otak awak makin banyak awak pelajari, makin tajam dia. Otak bukan cawan. Jangan samakan otak dengan cawan. Tolong komen kat bawah hashtag jangan samakan otak dengan cawan. Okay? Sebab otak ni makin awak guna, makin dia hebat. Otak manusia, ada kajian mengatakan mengandungi trilion jumlah neuron. Trilion kot. Okay? Sebenarnya, saintis-saintis pun sampai hari ini tak boleh buktikan nilai tepat neuron-neuron yang ada dalam otak ni. Sebab apa? Sebab memang terlalu banyak. Ada yang cakap trilion, ada yang cakap milion, ada macam-macam orang cakap. Tapi, nak bagi tahu memang banyak neuron ini. Dan neuron ini semakin hari semakin bertambah nilainya bergantung bagaimana anda merespon kepada sesuatu ilmu yang anda berikan. So itulah otak kita ni, dia sangat-sangat powerful. Alright, terima kasih Azlan. Ya, terima kasih Azlan yang komen. Thank you. Tolong komen dulu kat bawah, ruangan kat bawah. Anda live daripada mana? Komen dulu dan tolong share benda ni. Saya nak bantu ramai pelajar SPM. Kenapa saya nak buat juga kelas free secara live ni? Walaupun saya ada kelas saya dengan pelajar-pelajar saya secara online yang berbayar, sebab saya risau pelajar-pelajar SPM tahun ini, mereka adalah sangat mencabar. Momentum mereka terhenti di saat bulan 2 yang lepas, bila sekolah diumumkan, kita tengok, bulan 3 yang lepas, bila sekolah diumumkan, terpaksa ditutup sebab COVID-19. Jadi sebilangan besar pelajar-pelajar SPM ini terkejut dengan suasana yang baru, norma yang baru dalam kehidupan, belajar secara online. Ada yang boleh online lah, yang sekat-sekat lagi, dengan datanya tak cukup lagi dan sebagainya. Dan macam-macam lagi, banyak yang tak faham, belajar hanya menggunakan teknik WhatsApp dan sebagainya. So akhirnya dia mengganggu momentum mereka. So dengan sumbangan yang kecil seperti ini, tolong saya minta kepada anda, walaupun kelas ini percuma, tolong kongsikan dengan ramai orang. Sebab apa? Saya nak bantu mereka. Inilah inisiatif yang terbaik yang saya boleh berikan kepada anak-anak bangsa saya yang nak ambil SPM. Ini je saya boleh tolong. Kalau dia nak share pun tak boleh, tak ada benda lain yang saya boleh tolong. Kalau nak share pun tak boleh, saya tak boleh tolong benda lain. So tolong share apa yang saya nak share, saya nak kongsikan pada malam ini. Ya, kalau video TikTok kita boleh viralkan beribu-ribu, ratus-ratus ribu orang tengok, kenapa video belajar ni tak ramai orang nak tengok? Tolong share, support video ini. Okay? Thank you. So, kita tengok otak kita. Seperti yang kita tahu, otak kita ada dua bahagian utama. Okey, saya tak nak cerita ada yang sebutkan otak tengah lah dan sebagainya. Saya tak nak sebut yang tu. Saya nak sebut benda yang saya tahu, benda yang saya pelajari, benda yang saya hadamkan dan benda yang saya dah aplikasikan, iaitu otak kita ada dua bahagian utama, otak kanan dan otak kiri seperti yang anda lihat di belakang ini. Alright? Otak kanan ini, alright, kalau boleh anda tulis, kalau anda ada pen dan kertas tolong tulis. Otak kanan ini, dia menyimpan maklumat dalam bentuk visual, dalam bentuk objek, dalam bentuk image, dalam bentuk berwarna, dalam bentuk berwarna, dalam bentuk music. Itu otak kanan, ya. Kreatif, itu otak kanan. Sementara otak kiri, dia menyimpan dalam bentuk verbal, tulisan, ayat, perkataan, nombor, logik, analisis dan sebagainya. Itu otak kiri. So kanan dan kiri ini, otak kanan dan kiri ini mempunyai fungsi yang agak berbeza. Tetapi antara banyak-banyak fungsi yang saya sebutkan kanan dan kiri tadi, anda hanya perlu ingat satu perkara sahaja, iaitu otak kanan dia menyimpan maklumat dalam bentuk visual. Alright? Sementara otak kiri dia menyimpan maklumat dalam bentuk apa? Verbal. Okey. Ini bahasa ilmu dia. Visual dan verbal. Nak mudah ingat, kalau nak lagi mudah ingat, apa tu visual? Dalam erti kata lain yang mudah nak ingat adalah objek. Apa tu verbal? Atau dalam bahasa kata yang lebih mudah nak ingat adalah ayat. Okey? Tengok tak? Ayat.
Okey, so tolong komen kat bawah, kanan menyimpan dalam bentuk apa, kiri menyimpan dalam bentuk apa, kanan dalam bentuk apa, kiri menyimpan dalam bentuk apa. So anda kena tahu kanan dan kiri tu menyimpan bentuk apa. Alright? Tolong komen kat bawah, kanan dan kiri menyimpan dalam bentuk apa. Komen dulu. Okey, bagi like banyak-banyak. Okey, saya. Okey, komen dulu. Ya, Zakwan ada. Terima kasih. Okey. Terima kasih yang join malam ni. Putra Sazman pun ada. Thank you. Alright. Tolong komen dulu kat bawah. Yang kanan menyimpan dalam bentuk apa? Visual. Yang kiri dalam bentuk apa? Verbal. Okey, baik. Dah kongsi? Anda dah kongsi banyak-banyak? Okey, tolong kongsi So sekarang saya nak pergi kepada sini Komen dulu. Kan kadang-kadang kita ni bila kita tak komen. Okey. Komen. Saya nak berinteraksi. Komen ni sebab saya nak berinteraksi dengan anda. Saya takut apa yang saya ajar ni awak kurang faham. Okey, komen dulu, saya nak berinteraksi. Okey, baik. Ada tak yang dah komen? Okey. Rashmat ada di situ. Thank you Rashmat. Okey, soalan nanti dulu Mat nanti saya layankan soalan tu. Insya-Allah saya akan layankan soalan tu sekejap lagi Tenang Mat tenang. Okey. Baik, jom kita teruskan. Okey, dah makin ramai yang kongsi. Terima kasih. Semakin ramai yang kongsi. Okey, tolong kongsi lagi banyak-banyak. Right, saya harap anda boleh kongsi lagi. Tekan button share saja. Senang button share tidak berbayar, dia free saja. Okey, sebelum saya nak teruskan. Okey, baik. Jom kita tengok yang seterusnya. Okey. So, otak kanan menyimpan dalam bentuk visual, otak kiri menyimpan dalam bentuk verbal. Okey, apa maksudnya? Secara asasnya, otak kanan ini dia simpan dalam bentuk objek, secara asasnya otak kiri dalam bentuk ayat. Sekarang soalan saya, anda yang menyaksikan saya live pada malam ini, soalan saya adalah, saya nak tanya kepada anda semua, masa anda baca buku, otak mana yang paling banyak anda respon? Ingat sebenarnya dalam kita buat apa-apa perkara, bukanlah bermakna kita hanya gunakan otak kanan tu satu masa satu kali macam tu je. Tak. Bukan maknanya kita guna otak kiri je, tak. Maksudnya kita gunakan juga kedua-duanya. Cuma mana yang lebih dominan kita gunakan. Itu maksud saya. Bukan maknanya kalau awak guna otak kiri, otak kanan tak guna. Otak kanan awak guna, otak kiri tak guna. Tak, maksud saya mana yang lebih dominan. Itu soalan saya. Sekarang saya nak tanya, masa awak membaca buku pelajaran awak, okey, masa awak baca whatever buku yang awak baca, otak mana yang awak banyak respon? Otak mana? Kanan ke kiri? Berdasarkan fungsi yang saya tuliskan. Cuba komen kat bawah. Otak kanan ke otak kiri? Cuba komen kat bawah. Otak mana yang banyak awak respon dalam menggunakan otak awak masa awak membaca? Komen dulu. Otak mana awak guna? Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Cepat. Saya perlukan komen anda. Cepat, nanti saya jelaskan. Mana komen ni? Tak ada komen ni. Ada orang ke tak ada orang tengok ni? Ada. Tolong komen. Masa awak baca, awak guna otak mana? Otak kanan ke otak kiri? Yes, Daniel Hazim. Daniel Hazim kata otak kiri. Okey. Jawapan Putri kata otak kanan. Okey. Thank you Putri, thank you Daniel Hazim, thank you Muhammad Nazmi yang join bersama cikgu. So jawapan dia yang betul adalah Daniel Hazim, otak kiri. Tengok ke depan. Sebab dia menggunakan ayat. Okey, apa yang awak baca tu dalam bentuk ayat. So bila ayat otak kiri, yes, Nazmi pun sebut otak kiri. So awak banyak respon menggunakan otak kiri. Okey. Secara basicnya awak banyak menggunakan otak kiri. Sekarang saya nak tanya, ketika awak menghafal, otak mana yang banyak awak guna? Kanan ke kiri? Okey, kalau awak hafal tu benda Amila Azri, ya, otak kiri. Okey, betul. Nazmi kata otak kanan. Okey, yang paling betul jawapannya adalah Amila Azri, otak kiri. Sebab bila awak menghafal, benda yang awak hafal itu adalah
ayat. So ayat letak duduk mana? Otak mana? Kiri. So jawapan dia adalah sekali lagi otak kiri. Okey, nampak tak? Nampak tak kat situ? So sekarang pertanyaan saya, nampak tak awak punya kesalahan dalam belajar? Ketika awak membaca, ketika awak menghafal, di mana kesalahan awak adalah awak tidak optimiskan penggunaan otak kanan. Awak hanya optimiskan penggunaan otak kiri. Sementara formula untuk ingat dengan pantas dan cepat, anda semua perlu menggunakan ini. Ini formula dia. Tengok bagaimana nak ingat pantas dan cepat. Ini formula dia. Formula ini sangat penting, ya, sangat penting. Tengok ya, sangat penting. Okey. Terima kasih Kai yang join, terima kasih. Alright, semua tengok kat bawah. Ingat pantas. Okey. Ingat pantas ini mestilah, okey, formula dia adalah bagaimana nak mewujudkan ingat pantas ni, formulanya adalah neuron otak kanan, okey, ataupun neuron otak kanan dan neuron otak kiri mestilah dihubungkan, berhubung, dan dia akan membentuk ingatan pantas. Itu formula dia. Ataupun dalam erti kata lain, okey, dalam erti kata lain, anda wajib menggunakan, mengoptimiskan kedua-dua bahagian otak. Anda kena optimiskan kedua-dua bahagian otak, otak kanan dan otak kiri. Okey, macam mana maksudnya? Macam ni. Visual otak kanan, verbal otak kiri. Okey? So, secara asasnya dalam kehidupan kita, kita lebih banyak menggunakan otak kanan dalam kehidupan kita. Sebab, apa saya sebutkan? Sebab kita akan mudah ingat benda yang kita nampak, benda yang jelas dan nyata, dan benda yang selalu kita sebut-sebutkan, itu juga selalu kita dengar. Okey, sekarang saya nak tanya anda. Katalah saya minta anda semua bayangkan, okey, bayangkan sebiji apple. Okey, cuba anda semua bayangkan, cuba bayangkan sampai anda boleh bayangkan, cuba anda bayangkan sebiji apple. Okey, secara asasnya otak kita dalam sebagai kehidupan harian kita banyak menggunakan otak kanan. Okey, dalam bentuk apa? Visual, dalam bentuk objek. Sementara otak kiri dalam bentuk ayat ataupun verbal. Okey, sekarang ni kita secara asasnya banyak menggunakan otak kanan. Okay, saya buktikan hujah saya kenapa saya kata kita banyak guna otak kanan. Sekarang saya minta anda yang menonton bersama dengan saya malam ini, tolong bayangkan sebiji apple. Sampai anda nampak betul-betul apple. Tutup mata dan cuba bayangkan sebiji apple di depan anda. Okey, sampai anda betul-betul nampak sebiji apple itu. Okey, kalau anda dah nampak, saya kira 1, 2 dan 3 buka mata anda. Silakan buka mata anda. Baik. Tengok ke depan. Saya padam yang ni Okay. Tengok ke depan. Sekarang saya nak tanya anda. Alright. Saya nak tanya anda semua yang ada pada malam ni bersama-sama dengan saya. Ketika saya minta anda bayangkan sebiji apple, siapa yang nampak bentuk apple itu begini? Kan? Ataupun dia nampak bentuk apple tu begini? Ataupun dia nampak bentuk apple itu begini. Okey? Adakah anda nampak bentuk ni? Apple. Adakah nampak bentuk huruf? Bentuk tulisan? Bentuk ayat? Jawapannya tidak. Sebab awak semua nampak dalam bentuk ini. Okey? Awak nampak dia dalam bentuk objek. Anda nampak dia berwarna merah, ada yang nampak dia berwarna hijau, ada yang nampak dia berwarna hitam putih je, macam saya lukis ni. Tapi as long dia adalah bentuk objek. Ini menunjukkan apa? Bahawa otak kita tidak menyimpan maklumat dalam bentuk ayat, dalam bentuk objek, dalam bentuk tulisan, tapi dia menyimpan dalam bentuk objek. Sementara tadi awak belajar, awak banyak menggunakan otak kiri, menggunakan bentuk ayat, menggunakan bentuk ayat dan bentuk verbal. Selari ke tak selari?
tak selari. Sementara otak menyimpan dalam bentuk objek. Sebab itulah awak susah nak ingat. So, awak susah nak ingat tapi senang nak lupa. Tapi cara ni nanti cepat ingat, susah nak lupa. Okay? Tengok Ziad Afiq siap komen lagi. Warna hijau. Apple hijau. Okay, anda tengok apple apa tadi? Hijau ke merah? Cuba komen kat bawah. Apple hijau ke apple merah? Macam Ziad Afiq tadi komen apple hijau. Apple hijau. So komen kat bawah. Apple apa yang awak nampak? Hijau ke merah? Okay? So tolong, saya nak tanya anda. Alright. Saya nak tanya anda bahawasanya, saya nak bagi tahu anda bahawa otak kita tak simpan dalam bentuk visual, verbal, tapi dia simpan dalam bentuk objek. Dia bukan dalam bentuk ayat. Okey, tak kira awak bayangkan pisang, awak tak akan bayangkan P-I-S-A-N-G. Okey, awak bayangkan apa lagi? Awak bayangkan betik, awak tak akan bayangkan B-E-T-I-K. Awak akan bayangkan dalam bentuk buah betik itu, nenas. Awak tak akan bayangkan N-E-N-S. Awak bayangkan dalam bentuk buah nenas. So itu maksud saya. Okey, sekarang tengok macam mana kita nak aplikasikan teknik visual ini. Sebelum saya nak tunjukkan pengaplikasian teknik visual dalam belajar, saya nak bagi bawakan satu kajian yang dibuat di sebuah universiti di Kanada. Dia kata, dia seorang profesor ni, dia buat kajian tentang teknik visual ni kepada pelajar dia. Apa yang dia buat? Profesor ni buat, dia himpunkan ada 100 orang mahasiswa di universiti tersebut. Okey, ada 100 orang mahasiswa di universiti tersebut. Kemudian mahasiswa ini diberikan 40 ayat yang berbeza. Alright. 100 orang mahasiswa ini diberikan 40 ayat yang berbeza. Kemudian diminta mereka untuk menghafal 40 ayat ini dalam masa 5 minit. Okey, dalam masa 5 minit. Setelah 5 minit mereka cuba menghafal, apa yang berlaku? 80% pelajar ini, alright, gagal ingat 40 ayat itu. Alright, gagal ingat 40 ayat ini. Okey, kemudian apa yang berlaku? Pelajar yang sama, 100 orang pelajar yang sama ini, apa yang mereka buat? Diberikan kepada mereka 40 objek yang berbeza. Alright, diberikan kepada pelajar ini dalam masa yang sama 5 minit juga. Okey, dalam masa yang sama 5 minit untuk mereka hafal 40 objek ini. Apa yang berlaku? 80% pelajar ini, okey, berjaya, okey, berjaya ingat apa yang mereka cuba hafal. Kenapa? Sebab otak kita simpan dalam bentuk objek. Sebab itu mudah untuk mereka ingat dalam bentuk objek. Jadi conclusion ataupun kesimpulan daripada kajian ini mengatakan bahawa peratusan untuk pelajar ingat perkara itu lebih tinggi jika menggunakan teknik visual. Okey, peratusan pelajaran itu lebih tinggi jika awak gunakan teknik visual. Okey, semakin ramai yang join pada malam ini, tolong share. Tolong share. Ini teknik yang sangat powerful. Alright, lepas ni awak boleh tengok semula rakaman ini saya akan upload di YouTube saya, YouTube channel saya, Cikgu Jumat. Awak boleh pergi tengok. Saya banyak share teknik-teknik belajar yang lepas-lepas di YouTube channel saya. Okay, so nampak tak? So nak bagi tahu bahawa teknik visual yang saya nak kongsikan dengan awak malam ini adalah teknik yang sangat-sangat power. Okey, teknik yang sangat power. So, macam mana kita katakan teknik visual itu? Baik, tengok ke depan. Okey, tengok ke depan. Tolong kongsi, tolong share. Terima kasih. Syahidah Syahid join pada malam ini. Terima kasih siapa yang join pada malam ini. Terima kasih yang klik like dan button love. Tolong share banyak-banyak sebab saya nak berkongsi teknik visual dalam pembelajaran pada hari ini. Okey, baik. Jom kita sambung. Yang ni dah clear Yang ni dah clear. So macam mana dimaksudkan mengaplikasikan teknik visual dalam pembelajaran? Okey, yang ni dah clear. Saya nak padam. Okey. Saya nak padam macam mana saya katakan nak mengaplikasikan teknik visual dalam pembelajaran.
Okey, sebelum saya nak aplikasikan teknik visual dalam pembelajaran, saya nak awak tengok kat depan ni. Alright. Okey, saya nak awak tengok depan ni. Okey, saya nak awak ingat 5 perkara ini. Alright, ada 5 perkara. Okey, very simple, ada 5 perkara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Alright, ada 5 perkara saya nak anda ingat. Okey. 5 perkara saja. Stay tune kepada anda yang pelajar SPM, jangan ke mana-mana sebab ini sangat penting. Okey, baik. Boleh saya pergi? Next. Okey, tengok ke depan, tengok depan. Okey, ada 5 perkara. Ada berapa perkara? Ada 5 perkara. Alright. Pertama, saya nak awak ingat muka emoji orang senyum. Okey. Kemudian saya nak awak ingat ada seekor ikan. Kemudian saya nak awak ingat ada sebuah bas. Seterusnya saya nak awak ingat ada kapal layar. Okey. Kemudian saya nak awak ingat ada sebatang pokok. Alright. So sekarang yang pertama orang senyum, yang kedua ikan, yang ketiga bas, yang kelima kapal, yang kelima adalah kapal layar dan yang keenam adalah sebatang pokok. Baik. Sekarang saya nak awak semua tolong ingat 5 perkara ini dalam kiraan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Dah habis. Okey, saya padamkan 5 perkara ini. Okey. Saya padam 5 perkara ini. Alright. Sekarang saya nak tanya anda semua, di mana kedudukan, alright, di mana kedudukan kedudukan ikan tadi? Adakah di sini? Cuba komen di mana kedudukan ikan, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 ataupun nombor 5. Cuba komen. Kedudukan ikan di mana? Nombor 1 ke, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, sorry Najmi, saya dah alihkan supaya dia tak silau. Okey, cuba komen. Di mana kedudukan ikan tadi? Alright. Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Cuba komen. Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Cuba komen. Okey. Ziad Afiq Hashim katakan nombor 2. Najmi kata nombor 2. Very good. Ini menunjukkan apa? Anda dah ingat kedudukan ikan itu. Sekarang saya nak tanya. Kedudukan pokok tu nombor berapa? Kedudukan pokok nombor berapa? Kedudukan pokok tu? Yes, Daniel Hazim. Ikan nombor 2. Thank you. Alright. Di mana kedudukan pokok itu? Cuba anda komen. Nombor berapa? Okay, thank you Matilda. Matilda Ida, thank you. Nombor 2, cuba anda komen nombor 2. Nombor 2. Pokok tu kedudukannya nombor berapa? Pokok nombor berapa? Yes, nombor 5. Very good. Nombor 5. Betul. Sekarang saya nak tanya, adakah kedudukan kapal layar nombor berapa? Kapal layar nombor berapa kapal layar? Ya, nombor berapa kapal layar? Okey, sekarang saya tanya kapal layar nombor berapa? Okey. Nombor berapa kapal layar? Cuba komen kat situ. Nombor berapa kapal layar? Kapal layar nombor Matilda Ida, thank you. Nombor berapa kapal layar? Matilda Ida, nombor berapa kapal layar? Nombor 4. Yes, betul. Nombor 4. Very good. Okey, nombor 4. Sekarang saya tanya, nombor 1 simbol apa? Gambar apa nombor 1? Nombor 1 simbol apa? Okey. Nombor 1 simbol apa? Okey, betul. Kapal layar nombor 4, betul. Nombor 1 simbol apa? Cuba komen. Nombor 1 simbol apa? Yes, betul. Zia Afiq, emoji.
So nombor 1 Zia Apik, nombor emoji. So saya nak tanya, nombor 3 simbol apa? Ya, betul, Daniel Azim, muka senyum. Yes, Matilda betul. Dia buat terus. Nombor 3 gambar apa? Gambar apa? Nombor 3 gambar apa? Nombor 3 gambar apa? Okay, Najmi betul. Zahiri Ashraf, thank you join. Nombor 3 gambar apa? Gambar, saya nak gambar. Nombor 3 lagi tak ada kan? Nombor 2 tadi kita dah ada, ikan. Yang keempat tadi kita dah ada, okay. Kapal layar. Nombor 5 tadi kita dah ada. Sekarang, yes, Najmi jawapan, Matilda, yes, bas. So, perasan ke tidak? Ketika saya lukiskan 5 objek-objek tadi, anda tak ada seorang pun dalam kalangan anda yang menghafal 5 perkara tadi. Tak ada pun yang cuba ulang nombor 1 apa, nombor 2 apa. Tak ada. Tapi bila saya padam dalam 5 saat, awak semua bukan saja ingat 5 perkara itu, tetapi awak ingat kedudukan tepat perkara itu. Bahkan nombor 3, nombor 5, nombor 4, nombor 2, nombor 1 ni, awak tahu apa benda yang ada kat situ. So ini menunjukkan teknik visual salah satu cara yang paling pantas dalam awak cuba ingat perkara itu. Alright, saya bagi contoh. Tengok kat sini adalah orang senyum. Kat sini tadi adalah, okay, kat dua tadi adalah ikan. Okay. Yang ni adalah bas. Okay, kita tengok. Yang ni adalah apa tadi? Kapal layar. Kan? Yang ni adalah pokok. So, teknik visual anda tak perlu menghafal tapi anda boleh ingat. Terima kasih Zulkarnain Maksum yang join. So, tolong share benda ni. Tolong share. Tolong klik button share. Tolonglah. Okay, tag kawan-kawan ramai-ramai yang ambil SPM sekali. Kesian mereka. Mereka ni tertinggal banyak ilmu nanti. Okay, tolong share banyak-banyak. Okay, baru 17 orang share lagi ramai-ramai untuk bagi ramai lagi orang nampak, bagi ramai lagi orang faham apa yang kita belajar malam ni. Okay, tolong share. Ini percuma saja. Alright, sebelum ni cikgu buat di grup tertutup. Tapi cikgu nampak, cikgu nak bantu lagi ramai orang, kita buat dalam Facebook page cikgu sebab cikgu nak bantu ramai lagi orang pada hari kali ini. Okay? Boleh? Setiap Ahad kita akan buat live, insya-Allah. Kita cuba konsisten setiap Ahad kita buat live. Alright? Kalau anda dah termiss live, anda boleh tengok rakaman ini nanti di YouTube channel cikgu. Jangan lupa subscribe YouTube channel itu untuk dapatkan notification video-video yang baru. Okay? Jom. So, teknik visual ini the powerful tool. Alright, kita tengok. So, macam mana teknik visual ini boleh membantu kita dalam belajar? Itu persoalan dia. Macam mana teknik visual ni boleh membantu kita dalam belajar? Saya bagi contoh begini. Bila kita sebutkan, kita lukiskan gambar ini, secara tak langsung, otak kita akan tafsirkan benda ini adalah pokok. Betul? Betul tak? Pokok. Tetapi dengan gambar yang sama, kita boleh katakan benda ini adalah tempat teduhan. Okey? Dan gambar yang sama, kita boleh katakan benda ini adalah benda hijau. Boleh kita katakan adalah hidupan. Okey? Boleh kita katakan adalah kedamaian. Okey? Boleh kita katakan sebagai benda yang stabil. So, maksudnya, satu objek atau satu visual boleh kita maknakan dia dengan pelbagai ayat. Okey, pelbagai ayat. Okey. Begitu juga kalau kita terbalikkan. Okey, Amir Azri, thank you. Betul Begitu juga kalau kita terbalikkan. Amir Azri. Okey, kalau kita terbalikkan, alright, apa maksud kita terbalikkan? Contoh perkataan ini, perkataan kuat. Okey. Perkataan kuat. So, otak kita automatik boleh mengambil visual ini. Kan? Yang selalu kita letak di emoji kita, di WhatsApp kita. Kan? Gambar lengan orang yang sado. Menggambarkan benda tu kuat.
boleh juga kita katakan sebagai benda ini. Okey. Kepala Goku ni menggambarkan orang yang kuat. Kan? Dan boleh juga kita katakan bahawa bahawa simbol ini pun kita boleh katakan dia benda yang kuat. Okey, ini apa? Ini adalah tukul Thor. Tukul Thor, benda yang kuat. Dan boleh juga kita katakan sebagai benda ni, agak-agak benda ni. Kan? Benda ni. Kita boleh katakan kepala lion atau singa ini sebagai benda yang kuat. So maksudnya satu perkataan kita boleh letakkan dia dengan pelbagai visual. Yes. Pelbagai visual. Itu maksud saya. Okey. So saya nak baik. Okey jom kita buat latihan untuk dalam pembelajaran macam mana. Okey, dalam pembelajaran macam mana, alright? Okey. Tengok pembelajaran kita macam mana. So tolong komen, tolong like, tolong share. Share video ini supaya ramai lagi kawan-kawan kita boleh dapat manfaat daripada live kita malam ini Tolong share, tolong komen, tolong like dan juga tolong anda bersama-sama dengan saya, jangan sampai anda termiss benda yang penting ini Okey. Boleh? Sama-sama dengan saya. Thank you so much. Okay, baik. Jom kita teruskan. Macam mana saya kata dia boleh membantu anda. Tengok sini. Okay. Teknik visual Masih lagi di teknik visual. Aki Ikram join. Thank you. Aki Ikram join. Thank you. Aki Ikram dari Tawau, Sabah Thank you. Ain. Thank you join Ain. Thank you. Waalaikumsalam Aki Ikram. Tolong share dulu Aki Ikram. Okey, belanja dulu share satu kali. Okey, grup-grup Tawau untuk pelajar-pelajar SPM. Okey, belanja dulu share sekali. Okey, baik. Jom kita sambung. Macam mana kita nak apply dengan subjek pembelajaran kita. Okey. Tengok cikgu. Ada yang kata okey, kita tengok Ini teknik yang saya guna share. Teknik visual yang saya guna share. Alright. Ada 5 perkara. Sekali lagi saya nak awak ingat 5 perkara. Sekali lagi 5 perkara. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ada 5 perkara. 5 perkara saja anda perlu ingat. Alright. Yang pertama anda perlu ingat adalah simbol ini. Ini adalah bendera yang sedang berkibar. Bendera apakah yang berkibar ini adalah bendera British. Bendera British yang dipasakkan ke bumi bendera British yang dipasakkan ke bumi. Ini saya nak awak ingat yang pertama. Yang kedua, gambar apa yang saya nak awak ingat adalah gambar ini Ini adalah simbolik keris yang menjadi simbolik adat resam Melayu. Keris yang menjadi simbolik adat resam Melayu. Kemudian kita tengok yang ketiganya adalah, yang saya nak awak ingat adalah very simple. Simboliknya adalah ni. Di sini adanya carta organisasi yang menunjukkan sistem pentadbiran. Carta organisasi yang menunjukkan sistem pentadbiran. Kemudian di sini juga ada simbol macam elektrik menunjukkan kuasa, tetapi kita X-kan dia.
Okey, simbol kuasa yang ada gambar X, alright? Yang kita X-kan dia, alright? Kemudian yang last sekali adalah saya nak awak ingatkan benda ini. Okey. Okey, ada orang Melayu yang sedang menangis, ya. Ada orang Melayu yang sedang menangis. Ya, semakin ramai yang join, semakin ramai yang join. Thank you. So, dalam masa 10 saat saja, alright, saya nak anda ingatkan 5 perkara ini. 10 saat sahaja. Alright, 10 saat sahaja. Alright, 10 saat itu, sekejap. 10 saat sahaja. Okey. Saya kira bermula daripada sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dah tamat. Okey. Saya padamkan bendera British yang berkibar ini. Saya padamkan keris yang melambangkan adat resam Melayu. Saya padamkan carta organisasi. Alright, saya padamkan carta organisasi. Kemudian saya padamkan simbol tenaga yang X tadi dan saya padamkan muka orang Melayu sedang menangis. Okey, baik. Sekarang saya nak anda komen kat ruangan komen nombor 1 gambar apa sampai nombor 5. Anda komen nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5 apa. Tolong komen sekarang. Okey, masa saya berikan dalam masa lebih kurang 10 saat juga. Tolong komen sekarang. Dan jangan lupa share video ini. Share, ya. Ya, Daniel Hazim, memang menjadilah kaedah gambar cikgu. Ya, betul Daniel Hazim. Awak memang tahu kan kita banyak menggunakan teknik visual dalam kelas cikgu. So dia sangat menjadi dan bantu anda, ya. Okey, tolong komen lagi kat ruangan komen. Nombor 1 gambar apa, nombor 2 gambar apa, nombor 3 gambar apa. Komen sekarang. Okey. Cuba komen. Okey, Zaid gambar bendera British, ya. Kalau boleh detailkan bendera apa? Bendera British. Okey, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa, ya. Okey. Komen. Nombor 2 keris Matilda, very good. Tolong komen terus satu kali, ya. Satu apa sampai nombor 5. Jangan buat asing-asing. Komen terus satu apa sampai nombor 5. Jangan buat asing-asing. Okey? Okey. Wah, makin ramai yang share. Thank you kepada yang share. Ada 25 orang yang share. Thank you. Semakin ramai yang share. Alright. Tak rugi, bagus. Ya, ada yang komen tak rugi. Ya, betul. Komen. Alright. Tolong komen. Dah. Nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Nombor 4 apa? Nombor 5 apa? Nombor 3 apa? Nombor 4 apa? 1 bendera British, 2 keris carta. Okey. Keris carta organisasi, betul. Bateri low 5 orang. Okey, betul. Bateri low. Itu yang betul. Okey, bateri low. Right. Okey. Setakat ni betul. Alright, next. Lagi gambar apa? Okey. Amira Azri tepat sekali. Bateri low tu kuasa kuasa tak ada Bateri low pun boleh lah carta organisasi. Amira Azri, thank you. Okey, yang lain-lain komen cepat. Selain daripada share, anda boleh kena komen, okey. Okey, keris Taming Sari carta organisasi bateri orang Melayu nangis. Ya, orang Melayu nangis. Very good. Orang Melayu nangis Zahiri Ashraf.
Ingat lagi orang Melayu menangis Okay, very good. Simbol kilat. Boleh lah, simbol kilat boleh. Okay. Taming Sari tu yang tak tahan kan. Taming Sari. Okay, baik. So, thank you kepada anda yang dah komen. Kepada anda yang dah komen 5 perkara tadi. Tahniah. Sebab apa saya kata tahniah? Secara tak langsung, Amila, Zahiri, Ziad Afiq, anda semua dah ingat 5 sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan kepada kuasa barat. Ini adalah bab 2 tingkatan 5. Bab 2 tingkatan 5. Ya, saya akan save video ini, Christina. Saya akan save video ini dan saya akan upload di YouTube channel saya. Tolong like dan subscribe YouTube channel saya untuk anda tengok tip-tip belajar yang saya dah kongsikan setiap minggu secara percuma untuk anda. Okay? So, kenapa saya kata anda dah ingat 5 sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan kepada kuasa barat? Tengok, mari sama-sama. Ziad tengok kata, oh, macam mana maksudnya? Jom tengok dengan saya. Macam mana maksudnya? Alright. 5 sebab penentangan pemimpin tempatan, ya, pemimpin tempatan. Ini adalah bab 2. Bab 2 tingkatan 5. Awak dah ingat dah 5 sebab. Okey, 5 sebab dia. Pertama tadi, gambar apa tadi? Gambar apa yang pertama tadi? Gambar bendera British. Okey, bendera British. Okey, awak tengok bendera British tadi yang dipasakkan ke bumi. Oh boy, kenapa dah tak lawa bendera British itu? Tadi lawa aje. Okey, sekejap ya. Okey. Yang bendera British yang dipasakkan ke bumi. Okey, maksudnya apa? Bila kita pasak bendera, maksudnya adalah kita sedang menakluk satu tempat. So, menakluk satu tempat, pasak tu masuk menakluk, dan British itu adalah dasar penaklukan British. So, faktor pertama kenapa pemimpin tempatan menentang adalah dasar penaklukan British. Okey? Yang kedua, gambar keris tadi. Okey? Yang kedua, gambar keris tadi. Kan? Awak ingat tak gambar keris tadi? Gambar keris ini menandakan apa? Kan keris ini selalu digunakan dalam persembahan adat-adat resam. Perkahwinan, adat istiadat. So kita katakan yang kedua adalah campur tangan terhadap adat resam. Okey. Campur tangan barat kepada adat resam Melayu. Yang ketiga tadi gambar apa? Organisasi melambangkan pentadbiran. So sistem pentadbiran barat ataupun British. Yang ketiga, alright? Yang gambar yang korang kata bateri kosong, power apa tu, okay, X tu, kuasa X tu maksudnya hilang kuasa. So pemimpin tempatan hilang kuasa. Dan yang kelimanya adalah, yang kelimanya tadi apa dia yang kelima? Orang Melayu sedih. Okey. Kenapa dia sedih? Sebab kesulitan penduduk tempatan. Nampak tak? Ada 5 sebab penentangan kuasa barat, pemimpin terhadap kuasa barat. Yang pertama, gambar simbolik bendera British terpacak yang maksudnya adalah penaklukan kuasa barat. Yang kedua, gambar keris maksudnya adalah campur tangan kepada adat resam. Kemudian yang ketiga, gambar carta organisasi yang bermaksud sistem pentadbiran kuasa barat. Yang kelima, gambar kuasa X itu maksudnya hilangnya kuasa pemimpin tempatan. Dan yang kelimanya adalah, yang keempat tadi, yang kelimanya adalah
Muka orang Melayu sedih bermaksud kesulitan penduduk tempatan. So inilah sebab-sebab penentangan pemimpin terhadap kuasa barat. Anda ingat dia semudah 5 saat sahaja. Semudah 5 saat. Sekarang saya padamkan. Bila saya padam, okey, saya padam, cuba anda komen kat bawah, apakah 5 sebab penentangan pemimpin kuasa barat? Cuba komen. Cuba komen 5 sebab penentangan kuasa barat. Komen sekarang. Cepat. Komen. Alright, komen sekarang. Yumna Zakiuddin join, thank you. Alright. Cuba komen kat bawah. 5 sebab penentangan pemimpin tempatan. Berdasarkan gambar tadi, cuba ingat 5 sebab. Cuba komen. Kalau anda boleh komen, bermaksud anda memang fokus terhadap saya punya sesi online. Kan? Ya, Jamil bersama saya. Thank you join Jamil. Belanja share sikit untuk ramai-ramai orang Lahadatul Sabah tahu tentang teknik ini. Alright. Belanja share sikit. Cuba komen. Komen kat situ. Cuba komen 5 sebab penentangan kuasa barat. Okay, saya nak tengok anda faham ke tidak apa yang saya ajarkan. Okey. Mana komen-komennya, mana like-nya, mana share-nya, jangan lupa. Okay. Komen dulu. Mana komen ni? Ada orang ke tak ada orang ni? Tu dia. Amila Azri. Okay, komen Amila Azri kita baca sama-sama. 1. Dasar penaklukan British. 2. Campur tangan Darsam. 3. Sistem pentadbiran barat. 4. Pemimpin hilang kuasa. 5. Kesulitan penduduk tempatan. Bravo. Tahniah Amila Azri. Bijak sangat Amila Azri. Okey, sangat bijak. Awak boleh ulang satu-satu semudah ABC. Semudah ABC. Awak boleh ulang. Okey. Tak apa, typo is okay. Typo is okay. Don't worry. Typo is okay. Jangan risau. Yang penting masa exam nanti jangan typo ya. Masa exam nanti jangan typo. Okey. Sekarang saya nak tanya Amila Azri. Okey, saya nak tanya Amila Azri. Senang ke senang awak nak ingat tadi? Cepat ke atau biasa je? Mana lebih cepat? Bila awak belajar teknik visual ni ke atau sebelum awak belajar teknik visual? Mana yang cepat? Cuba Amila Azri komen. Apa pendapat awak tentang teknik visual yang awak belajar bersama saya? Cuba komen sikit Amila Azri. Dia berjaya jawab dengan tepat sekali. Sebab apa? Sebab dia terus ingat, dia boleh capai dengan mudah. Tak sampai 5 saat dah ingat. Dan soalan-soalan berbentuk faktor-faktor, sebab-sebab dalam subjek sejarah biasanya terletak di paper 2. Kan? Jadi kalau awak tak ingat faktor-faktor ataupun sebab-sebab ni, dia susahlah untuk awak dapat skor dengan subjek sejarah. Nampak tak? Dia bukan subjek sejarah je, subjek-subjek yang lain pun kalau awak gunakan teknik visual ni, dia boleh banyak bantu awak semua. Nampak tak? Okey, siapa? Cuba Amila Azri komen. Apa yang awak dapat belajar hari ni? Senang ke senang teknik visual yang awak belajar hari ni? Ya. Jangan lupa kongsikan sesi kita malam ini supaya ramai lagi pelajar-pelajar SPM boleh dapat belajar. Komen sikit. Aduh, line slow Komen pun lambat keluar senang dan mudah ingat bila guna teknik visual ni cikgu. Baik. Nampak tak? Senang, mudah ingat bila guna teknik visual ini. Okey, so itu dia cara teknik visual yang kita nak buat. Okey. So nanti bila awak belajar sesuatu perkara, okey, contoh kenapa awak boleh ingat dengan mudah begini?
Awak ingat lagi tak benda yang kita mulakan pertama tadi? Alright, pertama tadi gambar apa? Bendera British kan? Ingat tak bendera British tadi? Alright. Ini bendera British. Apa point untuk bendera British? Penaklukan kuasa British ataupun British. Okey, penaklukan kuasa British ataupun British. Yang ni adalah gambar yang awak ingat. Sebenarnya kalau awak ingat tadi adalah, kalau awak perasan tadi adalah, yang ni kan visual. Visual ni letak di mana? Otak kanan. Bila awak ingat dia punya visual dulu, automatically ayat ini adalah ayat ini ataupun verbal ini akan datang. Okey? Verbal ini akan datang. Ini kan otak kiri. Okey, otak kanan dan kiri. Bila otak kanan dan kiri berhubung, maka akan terhasilnya apa? Formula dia tadi akan terhasilnya apa? Ingat, pantas. Sebab itulah dengan teknik visual, awak mudah untuk ingat. Nampak tak? Sebab itulah dengan teknik visual, awak mudah untuk ingat. Sebab awak telah optimiskan kedua-dua bahagian otak. Otak kanan dan kiri. Sebab tu kata Amila tadi, senang dan mudah nak ingat bila guna teknik visual. Sebab apa? Kita berjaya optimiskan kedua-dua bahagian otak kanan dan juga otak kiri kita. Begitulah yang kita pelajari pada malam ini. Okey. So tolong komen dulu kat bawah. Adakah anda seronok belajar dengan saya? Adakah anda dapat manfaat dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, cuba komen. Ataupun ada soalan-soalan lain, saya buka kepada anda kalau ada soalan-soalan lain, ya. Okey. Sebelum tu saya nak jawab soalan daripada yang awal-awal tadi, daripada sahabat kita. Okey. Mana soalan dia tadi? Saya pinkan soalan dia tadi. Okey, mana dia tadi awal-awal tadi. Dia kata soalan dia ni, cuba tengok kat skrin, saya pinkan. Daripada Muhammad Rashmat ni, dia kata, macam mana nak ingat formula matematik? Okey. Formula matematik ini anda perlu hafal. Satu, boleh menggunakan teknik visual. Okey. Kalau awak kreatif, sebenarnya boleh sangat awak gunakan teknik visual. Okey. Yang kedua, bukan saja awak boleh gunakan teknik visual. Yang kedua, dalam matematik, bukan ingat formula yang menjadi punca kejayaan, tetapi banyaknya anda membuat latihan. Bila anda biasa dengan membuat latihan, every day anda akan secara tak langsung, secara automatik akan ingat formula yang patut anda gunakan dan yang tak patut anda gunakan dalam setiap soalan-soalan yang anda buat, dalam latihan-latihan yang anda buat. So tolong banyakkan membuat latihan. Untuk menguasai matematik, dah tak ada jalan lain, tak ada jalan pintas, anda kena banyak-banyak membuat latihan, soalan latihan. Dah baiki, tolong komen semula. Dah baiki, tolong buat semula. Dah buat semula, kalau salah buat semula sampai anda boleh kuasai formula matematik itu. So harap Muhammad Rashmat boleh terjawab dengan apa yang saya kongsikan itu, ya. So matematik dia tak ada jalan pintas lah, awak kena buat latihan demi latihan, latihan demi latihan. Okey, Ziad kata thumbs up, double thumbs up. Thank you Ziad, daripada awal anda bersama dan banyak komen tadi, thank you. Amila Azri, thank you juga, seronok best. Okey, terima kasih, seronok dan best itu, dan saya harap ia sangat-sangat memberi manfaat dan membantu anda dalam pembelajaran anda, khususnya untuk subjek SPM, ya, khususnya untuk subjek SPM. So itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan, saya nak habiskan kat situ saja. Kalau tak ada soalan, saya nak tutuplah sesi live kita malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. So setiap minggu saya akan live pada hari Ahad. Tapi kalau anda punya kerjasama bagus, respon anda bagus, anda share kan, anda share ramai sikit, anda bagi perhatian, anda bagi ini. Okey, cikgu boleh terangkan tak lepas ni cara nak jawab esei? Okey, Amila Azri, cara nak jawab esei yang penting adalah awak kena fahamkan soalan dulu.
Kemudian bila awak baca 2-3 kali awak dah faham soalan nak apa. Yang kedua, awak tengok markah yang diberikan pada soalan tersebut. Supaya apa? Kalau markahnya banyak, awak tahu berapa poin yang awak nak bagi. Kemudian formulanya senang saja, kena bagikan poin, huraian dan contoh. Barulah 1 poin itu awak akan dapat full mark. Kalau 1 poin tu awak hanya bagi poin saja, tak ada huraian, tak ada contoh, maka awak akan dapat 1/3. Tapi kalau awak bagi poin, ada huraian, tak ada contoh, anda dapat 2/3. Tapi kalau awak dapat poin, huraian dan contoh, awak dapat full mark. So 3 perkara tu penting dalam buat esei. Alright. Tengok berapa markah yang diberikan dalam soalan. Okey, kemudian supaya awak tak pergi benda banyak sangat melalut-lalut dalam penerangan. Awak kadang-kadang tulis berjela-jela panjang tapi tidak menjawab persoalan. Sebab tu kena fahamkan dulu soalan yang ditanya. Dia nak apa sebenarnya? Okey, kadang-kadang soalan ni dia memerangkap anda. Anda pun confident dia jawab panjang-panjang sampai 5 muka surat untuk satu soalan. Sedangkan dia bukan nak yang tu. So rugi jawab panjang-panjang tapi tak ada markah. Adalah lebih baik kalau kita jawab dengan smart, kita tengok markah dia. Kalau ada 10, that means kita bagi 5 isi. Kalau 10 markah. Kalau ada 15 markah, setidak-tidaknya 7 atau 8 isi. Okey, maksudnya begitu. So setidak-tidaknya awak ada cover, jangan bagi terlalu banyak. So 8 isi, ada huraian, ada contoh. Itu cara kita buat esei. Okay, thank you so much Amil Azri, thank you yang join kita pada malam ini, thank you yang like, thank you yang share dan sebagainya. Semoga kita jumpa lagi pada sesi live yang seterusnya. 1 jam kita bersama dengan cikgu. Saya janjikan 40 hingga 1 jam setiap minggu saya akan share bersama-sama dengan anda. Dan video ni kalau live Facebook ni kadang-kadang dia pandai hilang. Okay, saya pun tak tahu kenapa algoritma Facebook. So jangan bimbang, saya akan save video ni dan saya akan upload di YouTube channel saya. Untuk anda melihat semula apa yang saya kongsikan pada hari ini, boleh pergi kepada YouTube channel saya. Awak tolong subscribe dan boleh tengok. Di situ ada banyak sangat teknik-teknik belajar yang saya kongsikan. Bahkan saya ada kongsikan tentang subjek-subjek sejarah setiap bab bersama dengan student-student saya dalam 20 minit perkongsian, 15 minit perkongsian. Awak boleh pergi tengok percuma. Cuma saya minta tolong support YouTube channel saya, boleh like, boleh share, boleh subscribe. Okey, itu saja. Terima kasih yang join. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan cikgu. Cikgu akhiri dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.